Assalamualaikum, selamat sejahtera kepada semua penonton YouTube channel Cikgu Winnie. Video ini adalah video pengajaran dan pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Rumah Tangga tingkatan 5. Jom kita tonton bersama-sama. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam YouTube channel Cikgu Winnie. Baik, hari ini Cikgu akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran bagi satu tajuk baru, iaitu ruang tempat kerja berisiko tinggi kepada kebakaran dan punca kebakaran di tempat kerja. Baik, standard pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, murid boleh mengenal pasti ruang tempat kerja yang berisiko tinggi kepada kebakaran. Yang kedua, murid boleh menerangkan punca kebakaran di tempat kerja. Baik, kita pergi yang pertama, ruang tempat kerja berisiko tinggi kepada kebakaran. Baik, kenapa ruang tempat kerja ini dikatakan berisiko tinggi kepada kebakaran? Jadi kita akan jawab persoalan itu sekejap lagi. Baik, tempat kerja yang berisiko tinggi ini ada 3. Yang pertama adalah dapur, bilik gas dan juga ruang penyimpanan. Kita pergi yang pertama, iaitu ruang dapur. Baik, kita sedia maklum bahawa ruang dapur merupakan tempat kerja yang mempunyai alat penjimat massa yang mungkin juga boleh rosak. Jadi di tempat kerja ini, di dapur ini, kita tidak pasti, kadang-kadang ada alat penjimat massa yang mungkin rosak, seperti mesin basuh, seperti microwave, seperti ketuhar, seperti ceret elektrik, periuk nasi elektrik. Kita tak tahu, mungkin ada alatan itu yang rosak menyebabkan boleh berlakunya kebakaran. Begitu juga penggunaan alat penjimat massa yang tidak disenggara juga menjadi faktor kepada berlakunya risiko yang tinggi boleh berlaku kebakaran di dapur. Dan yang ketiga, penggunaan plug yang berlebihan dibuat pada soket. Kalau pelajar perhatikan di dalam gambar ini, ini satu soket ini digunakan, banyak plug yang digunakan dalam satu soket ni. Satu soket ni ada 1, 2, 3, ada 3 penyambungan. Seterusnya, ruang yang kedua ialah bilik gas. Baik, kenapa bilik gas ini berisiko tinggi kepada kebakaran? Sebab pertama, dia menempatkan tong gas yang telah ataupun belum diguna. Kemudian, bilik gas ini sebenarnya dia mudah terbakar jika terdapat punca api, kerana tong gas ni dia mudah meletup. Dan jika kita tak mengendalikan tong gas ini dengan berhati-hati, boleh berlakunya risiko kebakaran. Seterusnya, yang ketiga, ruang penyimpanan. Di dalam ruang penyimpanan ini, pengudaraan dan pencahayaan yang tidak mencukupi boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Keluasan ruang penyimpanan yang tidak sesuai juga menyebabkan boleh berlakunya kebakaran. Dan susun atur bahan makanan dan buka makanan yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan kebakaran. Jadi pastikan ruang penyimpanan kita ini dikemaskan dengan sistematik dan mempunyai pengudaraan dan pencahayaan yang cukup. Baik, seterusnya kita lihat apakah sebenarnya punca kebakaran di tempat kerja. Kalau pelajar perhatikan, api ni pun dah agak menakutkan, kan? Jadi ada 5 punca kebakaran yang dikenal pasti. Yang pertama, pendawaian. Yang kedua, dapur gas. Yang ketiga, aktiviti memasak itu sendiri. 4, kerana merokok. Dan 5, kerana kerosakan peralatan elektrik. Baik, kita pergi satu demi satu. Yang pertama, punca kebakaran yang pertama adalah pendawaian. Kalau pelajar perhatikan,
di dalam gambar-gambar ini. Okay. Ada no, ada dilarang ni. Tengok gambar ni. Penggunaan soket. Banyak plug dalam satu soket. Okey, baik, kita tengok. Pemasangan dan penyelenggaraan sistem pendawaian yang kurang sempurna dan tidak selamat digunakan oleh individu yang tidak bertauliah. Itu adalah salah satu punca berlakunya kebakaran bila individu itu tidak bertauliah membuat pemasangan ataupun penyelenggaraan sistem pendawaian di tempat kerja. Kemudian, pendawaian elektrik yang terlalu lama boleh menyebabkan litar pintas. Seterusnya, terlalu banyak penyambungan dibuat sehingga melebihi beban kuasa elektrik. Banyak sangat ni. Okey, banyak sangat dan boleh menyebabkan berlakunya bebanan kuasa elektrik. Kemudian yang kedua, punca kebakaran di tempat kerja adalah dapur gas. Okey, kalau pelajar perhatikan dekat sini, dapur gas ni, kenapa dia tutup hidung? Mungkin dia terhidu bau gas di dapur. Ini adalah silinder gas. Ini kita kenali dia sebagai regulator atau kita panggil kepala gas. Kepala gas. Okey. Kemudian, ini adalah hos yang mungkin bocor, longgar dan pecah. Okey. Punca kebakaran di tempat kerja bagi dapur gas ini, kita tengok dekat bahagian ini, kepala ni pun dah agak lama dah. Okey, penyebab ni salah satunya adalah kepala dapur gas ini sendiri. Regulator dia longgar dan retak. Kemungkinan ini juga hos dan paip bocor, longgar dan pecah. Dan silinder gas ini tidak disimpan dengan selamat. Dan yang paling penting, menggunakan peralatan gas yang tidak diluluskan oleh SERIM juga boleh menyebabkan berlakunya kebakaran dapur gas. Kemudian yang ketiga, punca kebakaran yang ketiga adalah aktiviti memasak. Okey, tengok aktiviti memasak ini biasa cikgu. Kebakaran, salah satu punca kebakaran adalah disebabkan kecuaian daripada diri kita sendiri. Okey, apa dia? Cuai. Sambil lewa, tidak berhati-hati, kemudian kita membiarkan masakan tanpa pengawasan dan menyebabkan masakan kita tu hangus, terus hangit, dan hangit itu boleh menyebabkan punca berlakunya api. Dan aktiviti memasak juga boleh menyebabkan kebakaran apabila pakaian yang kita pakai itu longgar ataupun labur dan api mudah menyambar pakaian kita. Jadi berlakulah kebakaran. Baik, kita tengok faktor punca yang keempat. Punca kebakaran di tempat kerja yang keempat adalah merokok. Baik, kita tengok ini rokok. Okey, rokok. Okey, bagaimana kebakaran itu boleh berlaku adalah dengan membuang puntung rokok yang masih menyala di bilik gas atau sekitar dapur, dan ini boleh menyebabkan risiko berlakunya kebakaran. Sebab kita tahu gas mudah terbakar. Kalau gas terdedah dengan api, percikan api akan mudah terhasil dan boleh berlakunya kebakaran. Seterusnya, punca kebakaran di tempat kerja yang kelima adalah kerosakan peralatan memasak. Contohnya, sebab kita tak menyenggara peralatan memasak kita, alatan penyimpan masa yang ada di dapur, kita jarang senggara. Jadi, kemungkinan berlaku wayar seperti ini. Okay. Wayar yang ada di dalam wayar yang ada di dalam peralatan elektrik itu telah terdedah seperti ini dan boleh menyebabkan percikan api. Seperti ini juga. Ini adalah plug 3 pin yang longgar. Jadi kerosakan wayar seperti ini dan juga kerosakan alatan penjimat masa kita boleh menyebabkan berlakunya kebakaran. Baik, kita tengok
Bagaimana punca kebakaran di tempat kerja itu disebabkan oleh kerosakan peralatan memasak. Okay, kita perhatikan, peralatan elektrik yang tidak berfungsi dengan baik sebenarnya boleh menyebabkan berlakunya kerosakan dan akhirnya menyebabkan kebakaran. Okay. Salah satu disebabkan adalah kerana peralatan itu mungkin sudah lama tidak digunakan, mungkin telah digigit oleh serangga perosak, haiwan perosak seperti tikus. Okay. Jadi disebabkan oleh kerosakan mekanikal terlalu lama atau tiada kelulusan sirim juga menjadi punca kepada kerosakan peralatan memasak. Kemudian kerosakan peralatan memasak ini juga adalah disebabkan kerana peralatan itu terdedah kepada bencana alam seperti kilat, gempa bumi ataupun banjir. Jadi terdedah kepada bencana alam ini menyebab berlakunya kerosakan peralatan memasak tadi, dan kita tak sangka benda itu berlaku dan akhirnya ini memberi risiko kepada berlakunya kebakaran di tempat kerja, terutamanya di dapur lah. Baik, itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Apa yang telah kita pelajari adalah rumusannya, terdapat 3 ruang tempat kerja berisiko tinggi kepada kebakaran, iaitu dapur, bilik gas dan juga ruang penyimpanan. Dan seterusnya, punca berlakunya kebakaran di tempat kerja ada 5. Yang pertama kita tengok adalah daripada pendawaian elektrik, dapur gas, merokok, kerosakan peralatan elektrik dan aktiviti memasak. Baik, itu sahaja perkongsian PDP cikgu pada kali ini. Seperti biasa, cikgu akan berkongsi kata-kata motivasi di akhir setiap video cikgu. Terima kasih. Baik, kata motivasi hari ini adalah your future is created by what you do today, not tomorrow. Okay, lakukanlah yang terbaik untuk diri kita. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube cikgu ini dan sila komen. Okay, sila komen, sila share dan jangan lupa tekan like. Okay, itu sahaja. Kita jumpa lagi pada PDP akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.